Al-Hafiz Abu Hasan Al-Atrabulasi telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, tak kala jumlah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah seramai 38 orang, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mendesak Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, sesungguhnya kita ini satu kumpulan yang masih sedikit." Maka Abu Bakar senantiasa menyeru kepada Nabi supaya berdakwah secara terang-terangan, sehinggalah pada akhirnya baginda menyuruh kaum muslimin agar berdakwah secara terang-terangan untuk menerangkan kepada kaumnya. Pada satu ketika Abu Bakar berdiri dan berucap bagi menyampaikan dakwah, sedangkan baginda sedang duduk. Beliau adalah orang yang pertama berdakwah dalam Islam, menyeru orang lain kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kan membangkit kemarahan kaum musyrikin kepada Abu Bakar dan seluruh umat Islam. Maka mereka memukul Abu Bakar dengan pukulan yang keras di salah satu sudut masjid. Dan pada ketika itu Utbah bin Rabi'ah memukul dengan dua seliparnya, lalu memijak-mijak perut Abu Bakar sehinggalah luka parah. Tak kala itu orang Bani Taim datang ke masjid untuk membantu Abu Bakar sehingga orang-orang Quraisy lari semuanya. Bani Taim mengusung Abu Bakar dengan sehelai kain dan dibawa pulang ke rumahnya Abu Bakar. Mereka menyangkakan bahawa Abu Bakar pasti mati. Kemudian setelah mereka menghantar Abu Bakar ke rumahnya, mereka kembali lagi ke masjid dan menyeru, "Demi Allah, sesungguhnya jika Abu Bakar mati, kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah." Lalu mereka kembali ke rumah Abu Bakar untuk melihat keadaannya. Abu Quhafah dan orang-orang Bani Taim berusaha mengajak Abu Bakar untuk bercakap-cakap, sehinggalah Abu Bakar sedar dan dapat berkata-kata. Apabila Abu Bakar telah sedar, beliau bertanya, "Bagaimanakah keadaan Rasulullah?" Ketika mereka mendengar pertanyaan tersebut, maka mereka marah dan menyuruh Ummul Khair, iaitu ibu Abu Bakar, untuk memberikan makanan ataupun minuman kepadanya. Setelah mereka pulang, ibunya mendesak Abu Bakar untuk makan atau minum. Namun Abu Bakar masih lagi bertanyakan soalan yang sama kepada ibunya. "Bagaimanakah keadaan Rasulullah?" Jawab ibunya, "Aku tidak tahu keadaan sahabat engkau." Abu Bakar berkata lagi kepada ibunya, "Pergilah wahai ibu ke rumah Ummul Jamil binti Khattab, maka bertanyakan kepadanya tentang keadaan Rasulullah." Ibunya keluar lalu pergi untuk menemui Ummi Jamil dan berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar bertanyakan kepada engkau mengenai keadaan Muhammad bin Abdullah." Jawab Ummi Jamil, "Aku tidak mengetahui sedikit pun tentang keadaan Abu Bakar dan Muhammad bin Abdullah. Dan jika boleh, aku ingin pergi bersama engkau untuk menziarahi Abu Bakar." Setelah Ummi Jamil melihat keadaan Abu Bakar yang sangat parah, beliau berkata dengan suara yang kuat, "Demi Allah, sesungguhnya kaum yang memperlakukan engkau seperti ini adalah orang yang fasik dan kafir. Dan sesungguhnya aku mengharapkan semoga Allah membalas perbuatan mereka." Kata Abu Bakar kepada Ummi Jamil, "Bagaimanakah keadaan Rasulullah?" Jawab Ummi Jamil, "Ibumu di sini sedang mendengar." Abu Bakar membalas, "Jangan hiraukan ibuku itu. Katakanlah kepadaku, bagaimanakah keadaan Rasulullah?" Disebabkan kebimbangan Abu Bakar terhadap baginda, beliau tidak lagi menghiraukan ibu yang ada di sisinya. Sedangkan ibu Abu Bakar belum lagi memeluk agama Islam pada ketika itu. Lalu Ummi Jamil menjawab, "Baginda dalam keadaan selamat dan baik." "Di manakah baginda?" tanya Abu Bakar. Jawab Ummi Jamil, "Baginda di rumah Arqam bin Abil Arqam." Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya demi Allah, aku tidak akan makan atau minum sehinggalah aku bertemu dengan Rasulullah." Kemudian ibunya dan Ummi Jamil menunggu sehingga Abu Bakar kembali tenang. Dan setelah orang Mekah bersurai, barulah mereka memapah Abu Bakar ke rumah Arqam bin Abil Arqam untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar sampai di hadapan Rasulullah, baginda menyambutnya dengan baik dan baginda mencium Abu Bakar. Kaum muslimin juga turut menyambut dan merawat Abu Bakar.
Rasulullah amat merasa kasihan kepada sahabatnya yang sedang cedera parah itu. Abu Bakar berkata kepada baginda, "Demi bapa dan ibuku ya Rasulullah, aku tidak apa-apa. Utbahlah yang telah memukulku. Ya Rasulullah, ini adalah ibuku yang sangat kasihan terhadap anaknya. Maka doalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadanya." Setelah itu, Rasulullah mendoakan ibu Abu Bakar dan menyeru supaya memeluk agama Islam. Sehinggalah pada akhirnya ibu beliau juga memeluk agama Islam. Mulai saat itu, kaum muslimin yang bersama Rasulullah berjumlah 39 orang yang tinggal di rumah Arqam bin Abil Arqam selama sebulan.